Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kita berpeluang untuk bertemu dan berada pada bulan Ramadan untuk tahun ini. Dan sekarang ni kita sudah berada pada fasa Ramadan yang kedua, iaitu fasa keampunan. Jadi marilah kita sama-sama kita ambil peluang yang emas ni, peluang yang hebat pada bulan ini untuk menambahkan lagi amal ibadat dan amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tazkirah pada kali ini saya akan berkongsi tentang rukun Islam yang ketiga, iaitu menunaikan puasa. Bila kita bercakap mengenai puasa, sudah tentu kita dapat rasa perbezaan antara puasa sunat dengan puasa fardu, iaitu puasa Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan ni bukan sahaja dituntut atas kita untuk tahan diri kita daripada lapar dan dahaga. Malah kita juga dituntut untuk menjaga kesucian bulan ini agar tidak dicemari dengan perkara-perkara maksiat dan perkara yang buruk. Ini kerana bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang paling istimewa berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kerana pada bulan inilah kitab Al-Quran, iaitu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maksudnya, bulan Ramadan, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang batil, iaitu salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Keagungan peristiwa nuzul Al-Quran ini juga telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, kalaulah kita hitung satu malam Lailatul Qadar 1000 bulan tu, kalau kita bahagi dengan 12 bulan setahun, kita akan dapat dalam 83 tahun lebih. Maknanya contohnya kalaulah seseorang tu dia buat amal kebajikan, contohnya bersedekah. Contohlah kalau bersedekah dia kena pula malam tu Lailatul Qadar, nescaya seperti dia itu bersedekah selama 83 tahun tanpa henti. Allahu Akbar. Jadi ibadah berpuasa ni adalah wajib ke atas semua mukallaf mengikut syarat wajib puasa. Seseorang tu hendaklah beragama Islam. Kalau seseorang tu beragama Islam, barulah wajib ke atasnya puasa. Seterusnya cukup umur, baligh, berakal, iaitu tidak gila dan bebas daripada uzur syar'i. Uzur syar'i ni contohnya untuk masalah perempuan, contohnya keluar darah nifas ataupun darah haid, itu masalah uzur syar'i bagi pihak wanita. Contoh pula kalau uzur syar'i yang lain, contohnya seseorang itu uzur atau contohnya pitam. Dia pitam sepanjang hari, menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib ke atasnya untuk berpuasa. Tambahan lagi antara syarat sah pula. Kalau tadi syarat wajib berpuasa, sekarang ni adalah syarat sah untuk seseorang itu berpuasa. Sama ada juga tadi antaranya Islam, seseorang itu Islam, berakal, tidak gila maksudnya, dan mumayyiz. Mumayyiz ni maknanya seseorang kanak-kanak tu dia dah boleh bezakan antara yang baik dengan perkara yang buruk. Puasa dia tu sah tapi belum wajib ke atasnya. Ibnu Battal rahimahullah pernah berkata, para ulama bersepakat bahawa amal ibadah dan pelbagai kewajipan lain tidaklah wajib kecuali jika seseorang itu sudah baligh. Namun, majoriti ulama menganjurkan agar anak-anak dilatih berpuasa dan melakukan ibadah supaya apabila mereka ni sudah dewasa, mereka tidak akan meninggalkannya. Sebab apa? Mereka sudah terbiasa
dan mereka mudah untuk melakukannya ketika sudah dihukumkan wajib. Pihak tu, ketika mereka tu sudah baligh. Pernyataan ini jelas memberi isyarat bahawa ibadah puasa ni perlu dididik dan dilatih dalam kalangan anak-anak kecil, dan menjadi tanggungjawab kepada semua ibu bapa untuk memastikan bahawa anak-anak mereka tu seawal usia 4 atau 5 tahun tu dah belajar untuk menghayati kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan ni. Maknanya kalau seorang anak tu dia tak dapat nak puasa penuh, puasa separuh hari pun tak apa dah. Maknanya anak-anak kecil ni perlu didedahkan tentang ibadah berpuasa ni serta fadilat dia, kelebihan dia. Dan berbalik kepada syarat sah puasa tadi, seseorang itu juga perlu berniat pada waktu malam. Maknanya seeloknya lepas kita selesai tarawih, barulah kita ni kita digalakkan untuk terus niat. Takut kalau lepas kita sahur kita lupa untuk niat. Dan kita juga syarat sah tadi adalah untuk menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Pada asasnya anak-anak perlu tahu juga bahawa puasa ni bererti menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Dan antara perkara yang boleh membatalkan puasa kita ialah kita makan minum dengan sengaja, kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga batin dengan sengaja. So, kalau kita korek hidung ni ataupun korek telinga, kalau tepi-tepi ni tak apa lagi. Kalau masuk dalam sana, itu boleh batal. Selain itu, datangnya contoh kalau yang ni untuk masalah perempuan, contoh kalau datangnya darah haid atau nifas, boleh batal puasa dan sebagainya lah. Dan ada satu persoalan dalam masyarakat kita iaitu isu merokok. Adakah merokok ni membatalkan puasa? Sebab kita hirup asap je kan? Maka jawabnya, jumhur ulama telah berpendapat bahawa merokok ni adalah membatalkan puasa. Dan pelaku tu, kalau orang merokok tu, kalau dia merokok, dia hendaklah qada serta dikenakan kafarah. Sebab asap tu, rokok tu sendiri juga boleh memudaratkan diri. Hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, bulan Ramadan ni adalah medan untuk kita berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Kita berlumba-lumba untuk mengejar pahala semaksimum mungkin. Kerana setiap kebaikan yang kita kerjakan tu pasti akan diganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda. Oleh itu, kita perbanyakkan amal kebajikan kita pada bulan Ramadan insya-Allah. Contoh yang kita boleh buat, tadarrusul Quran, kita bersedekah, kita kerjakan solat tarawih, yang mana solat tarawih ni ada hanya pada bulan Ramadan saja. Solat sunat tarawih, dia tak ada pada bulan yang lain. Jadi kita sama-sama kalau boleh kita buat solat sunat tarawih 20 rakaat, kita ambil peluang. Dan juga kita digalakkan untuk mengerjakan amal kebaikan yang lain lah insya-Allah. Walaupun begitu, ganjaran pahala yang kita kumpul, kita buat sepanjang bulan Ramadan ni boleh juga terhapus kalau kita tak jaga. Kalau kita tidak tinggalkan amalan-amalan keji seperti kita mencarut, kita mengeji manusia lain, mengumpat, memfitnah serta banyak lagi. Banyak lagi perbuatan dosa yang lain. Jadi kita kena hindarkan diri kita daripada melakukan perkara yang tidak baik. Kerana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatannya ketika berpuasa, maka tiada hajat Allah baginya, kerana pahalanya akan terhapus walaupun meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya janganlah kita ni jadikan puasa kita ni puasa yang sia-sia. Sekadar lapar, kita dahaga, tapi amalan puasa, pahala puasa kita tak ada. Dan dalam kita nak kita jalani ibadah puasa sebulan puasa ni, hendaklah kita ni sentiasa cuba untuk menghayati hikmah berpuasa. Dan antara hikmah kita berpuasa adalah tanda kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Kalau kita tengok negara lain, orang yang susah, kadang-kadang mereka tak ada apa untuk berbuka. Sahur pun tak tahu nak berbuka dengan apa. Kita ni sahur ada makanan, ketika berbukanya kita ada makanan banyak. Sampai kadang-kadang 3-4 lauk sekali berbuka. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Selain itu juga, puasa juga ni melatih kita untuk mengawal nafsu yang sering membawa kita ke arah kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah SWT. Kalau kita nak cerita berkaitan dengan nafsu ni suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Bila mana Allah cipta nafsu, Allah ambil nafsu tu menghadap kepada Allah SWT. Allah tanya, siapa kamu? Apa jawab nafsu? Nafsu kata, anta, ana. Sombongnya nafsu. Lepas tu Allah SWT humban dia dalam neraka panas. Allah humban dia dalam neraka panas 1000 tahun. Bila angkat balik daripada neraka tu, Allah tanya lagi, man anta? Man ana? Apa nafsu jawab? Nafsu jawab, anta,
ana. Sombongnya nafsu ni. Walaupun duduk dalam neraka panas tu, dia masih sombong. Jadi dipendekkan cerita, lepas beberapa neraka panas, neraka sejuk dan macam-macam jenis neraka lagi nafsu dimasukkan. Dan neraka terakhir ni, neraka kelaparan. Bila keluar je daripada neraka kelaparan, bila menghadap je nafsu dengan Allah SWT, Allah tanya, man anta, mana ana? Barulah nafsu dikata, anta rabbi, ana abdi. Maknanya nafsu ni dia akan kalah dengan puasa. Dia akan kalah dengan kelaparan. Jadi kita jadikan bulan puasa kita ni suatu perkara yang boleh mengalahkan nafsu kita. Kita latih nafsu kita ni untuk tunduk kepada kita. Selain tu, puasa ni juga dia akan memberikan kesihatan pada tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab dalam masa setahun 12 bulan ni, 11 bulan kita makan minum tanpa henti. Perut kita sampaikan tak dapat nak berehat. Jadi untuk bulan Ramadan ni sebenarnya ada hikmah sebenarnya. Rehat untuk perut kita ni sebulan dapat berehat. Kita berehatkan perut kita ni daripada makanan yang banyak. Dan banyak sebenarnya lagi hikmah bulan puasa ni sekiranya kita betul-betul hayati ibadah puasa yang kita laksanakan ni. Dan sebelum saya lupa, sedikit perkongsian mengenai ibadah sahur yang sunat untuk dilaksanakan. Walaupun sunat, sahur ni ada keberkatan yang sangat besar, iaitu kita digalakkan untuk melewatkan sahur dan menyegerakan, mempercepatkan berbuka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-sahura wa ajjalul fitra. Maksudnya, umatku akan selalu dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur dan mempercepatkan berbuka. Musnad Ahmad. Oleh itu, marilah kita sama-sama latih diri kita untuk elakkan diri kita daripada melakukan perbuatan keji bermula dari sekarang, supaya kita dapat menjaga dan memelihara kesucian bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan seterusnya kita dapat menyambut hadiah daripada Allah SWT, iaitu hadiah apa? Hadiah pada bulan Syawal, iaitu Aidul Fitri, 1 Syawal. Kita dapat sambut bulan Syawal dengan gembira, insyaAllah. Dan insyaAllah sekian itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat untuk semua hadirin dan juga untuk diri saya sendiri. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri yang lemah ni. Tapi hakikatnya semua baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.